Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. My name is Rocky Zin. Within this short video, I'd like to share a bit about our immune system. Kenapa I nak share pasal immune system petang ni? Sebab pernah tak dengar ataupun mungkin kita mengalami sendiri kat dalam keluarga kita ataupun keluarga jiran-jiran kita, dekat office kita, kadang-kadang kita selalu dengar kawan jatuh sakit, demam, flu, ataupun anak-anak kita yang kecil-kecil tu, cucu-cucu kita kejap-kejap demam, kejap-kejap sesama. Sebab I pun selalu dengar my neighbor jiran sebelah ni, anak dia macam every other month mesti demam. Jadi kenapa kita dapat penyakit-penyakit semua ni? It's actually disebabkan oleh immune system kita rendah. Okey. Sebab kalau tengok pada badan kita ni sebenarnya, macam kalau ikut pada pandemik yang ada sekarang ni kan, orang selalu nasihat kita supaya kita kena protect badan kita ni daripada anasir-anasir penyakit, anasir-anasir luar yang memberikan penyakit untuk kita. Macam apa, kita kena wash our hands, kena pakai mask, bila balik kita kena mandi, sebab kita nak bersihkan badan-badan kita ni daripada benda-benda halus yang bagi kita penyakit. Tapi sebab benda ni terlampau kecil, jadi kita tak tahu, walaupun kita basuh, kita cuci, kita pakai mask, mandi apa macam mana pun, sebab dia kecil, mungkin dia termasuk juga dalam badan kita. Jadi bila dia dah masuk dalam badan kita tu, apa yang kita perlu buat? Sebenarnya yang defense dalam badan kita ni untuk mengelakkan kita daripada dapat macam-macam penyakit, basically kita punya immune system. Immune system. So siapa yang jaga immune system dalam badan kita? Sebenarnya responsibility to take care of our immune system is actually diri kita sendiri. Segala-galanya dalam kawalan kita kena usaha sedaya upaya untuk increase kita punya immune system. So kenapa kita kena increase immune system? Sebab dalam kita punya daily life ni, kita keluar masuk, pergi kerja, buat apa-apa, setiap hari ni kita pegang, kita tersentuh, kita tersedut berjuta-juta patogen. Berjuta-juta patogen yang boleh bagi inflammation, yang boleh bagi penyakit dalam badan kita. So apa benda patogen ni? So patogen ni actually mikroorganisma dan abiotik yang menyebabkan penyakit, termasuk parasites, bakteria, kulat, virus, habuk, jerebu, debunga dan macam-macam lagi. Sebab tu macam kalau setengah-setengah orang tu dia sensitif, kalau ada habuk ke, kalau ada debu ke, terkena bakteria sikit, kalau terkena virus sikit, dia cepat sakit. Sebab immune system dia ni tak kuat untuk nak tahan benda-benda yang bagi penyakit ni. Jadi sebenarnya dalam badan kita ni actually kita ada very kompleks dan kompleks dan canggih immune system yang ada dalam badan kita ni. Sebenarnya immune system dalam badan kita ni tahu apa yang dia kena buat. Jadi tugas utama immune system dalam badan kita ni actually dia kena jaga badan kita secara luaran dan juga secara dalaman. So secara luaran ni actually nak tahan daripada patogen-patogen ni daripada masuk merosakkan sel-sel dalam badan kita. Lepas tu secara dalaman ni sebenarnya immune system ni akan bantu buang sel-sel yang berpenyakit dalam badan kita. Lepas tu bantu untuk pembentukan sel-sel baru. Jadi bila kita cerita mengenai immune system ni, sebenarnya dia canggih dan kompleks. Maksudnya immune system ni dia consist of cells, chemicals, processes. So each of them is actually ada dia punya function sendiri. And then one of the most important immune system dalam badan kita ialah macrophage. So macrophage ni ialah sel imun yang amat penting diperlukan untuk menentang penyakit. Jadi kita ada askar dalam badan kita ni, kita panggil macrophage untuk protect dan jaga badan kita. Jadi kalau nak tengok example ni,
example ni, macrophage ni dia macam Pac-Man lah, macam Pac-Man. Jadi tugas dia ni untuk lawan, untuk makan segala patogen-patogen yang datang dalam badan kita. Lepas tu nak lawan benda ni semua supaya patogen-patogen ni tak boleh nak menyebabkan badan kita sakit. Jadi apa fungsi macrophage ni? Jadi fungsi macrophage ni ada 4 Dia ada 4. Melindungi badan. Nombor 2, mengawal atur sistem imun. 3, menyingkirkan sel penuaan dan sel yang tidak normal. Keempat, membaik pulih sel-sel badan. Membaik pulih sel-sel badan. Jadi bila kita kata function macrophage yang pertama ni, yang melindungi badan ni, sebenarnya dia akan bantu menentang dan menelan patogen yang masuk dalam badan kita. Lepas tu dia berkomunikasi dengan sel-sel imun yang lain untuk menyerang patogen bersama-sama. So macrophage ni dia buat kerja dia, dan juga dia combine effort dengan sel-sel imun yang lain untuk lawan patogen-patogen. Lepas tu dia macrophage juga melindungi sel dalam badan kita. Function macrophage yang nombor 2, mengawal atur sistem imun. Maksudnya mengawal atur sel-sel imun untuk menghentikan serangan. Jadi dia communicate juga dengan sel-sel lain dalam badan kita ni untuk nak lawan penyakit-penyakit yang masuk dalam badan kita. Ketiga, menyingkirkan sel penuaan dan sel tidak normal. So sebab sel-sel dalam badan kita ni dia ada age tertentu. Age tertentu maksudnya ada yang few days, ada yang few months. Jadi bila sel ni tua, macrophage ni akan tolong keluarkan ataupun sel-sel kita yang sakit. Sel-sel kita yang sakit, macam kita ada cancer cell apa semua, dia akan tolong buang sel-sel yang dah tak sihat, yang sakit ni dia akan buang, dia nyahkan daripada badan kita. Lepas tu nombor 4, membaik pulih sel-sel badan. Sebab sel-sel yang dah mati apa semua tu kita dah buang, kita dah nyahkan daripada badan kita. Lepas tu kita kena buat sel-sel yang baru. Jadi macrophage ni juga dia boleh bantu untuk membaik pulih sel-sel badan supaya sel-sel kita ni cukup ada perfect dalam badan kita. Tapi kenapa kita tengok setengah-setengah orang tu cepat demam, setengah-setengah orang tu sakit? Sebab immune system dia rendah. Macam mana immune system ni boleh rendah? Actually banyak faktor-faktor yang menyebabkan immune system kita ni rendah. Macam peningkatan umur, aging. So aging juga boleh merendahkan immune system. Sebab tu kalau kita tengok mak-mak kita, nenek-nenek kita, ataupun kita sendiri pun bila umur dah makin meningkat, kadang-kadang kita cepat sakit, kita cepat demam. Sebab apa? Sebab immune system kita rendah, tak boleh nak fight dengan anasir-anasir patogen daripada luar. Kadang-kadang disebabkan pencemaran alam sekitar. Kita tengok udara pun sekarang macam-macam, dah susah dah nak dapat udara yang bersih. Yang kita sedut setiap hari ni, kadang-kadang susah nak dapat udara yang bersih. Jadi benda tu keadaan sekeliling tu juga merendahkan kita punya immune system. Gaya hidup, kadang-kadang tak cukup tidur, tidur lambat, tak cukup tidur, bunyi bising. Lepas tu mungkin kurang nutrien. Kita makan banyak processed food, kita tak cukup makan whole food, fruits and veggie. Jadi benda ni juga kalau kita tak cukup makanan sihat juga merendahkan kita punya immune system. Tekanan mental, stres, sedih, benda-benda yang impact kita punya emotion ni juga akan merendahkan kita punya immune system. Sebab tu kita selalu dengar kadang-kadang bila some people bila dia so stres sangat tu, macam-macam penyakit timbul, diabetes, high blood pressure, cancer. Sebab bila stres ataupun bila terlampau sedih, kita susah hati, benda tu akan merendahkan kita punya sistem. Dan akan bila benda-benda kat luar masuk ni, dia lagi cepat merosakkan badan kita. Jadi dah macam-macam penyakit timbul. And then satu lagi smoking. Smoking pun merendahkan kita punya immune system. So tak ada benefit apa-apa dengan menghisap rokok, sebab benda tu akan merosakkan sel-sel dalam badan kita sebab immune system kita rendah. Jadi
macrophage ni sebagai sel imun dalam badan kita ni, macam mana kita nak make sure supaya macrophage ni berfungsi dengan baik. Dia dapat bekerja selama 24 jam untuk protect diri kita, untuk protect sel-sel dalam badan kita. Jadi the best thing that we can do to our immune system, basically give the right vitamin untuk kita punya macrophage. Macam kita juga, untuk kalau kita nak buat kerja, kita perlukan tenaga. Jadi bila kita perlukan tenaga, kita kena makan benda yang sihat, fruits, veggies, kita kena minum air, supaya kita kena bernafas, supaya kita cukup oksigen. Jadi bila badan kita cukup, segar, sihat, kita boleh buat kerja. Sama juga, macrophage pun sama juga. Jadi in order for macrophage ni untuk berfungsi, dia juga perlukan makanan. Jadi kita ni sebagai empunya ataupun tuan kepada macrophage ni, kita kena bagi vitamin, makanan kepada macrophage supaya macrophage tu boleh buat kerja dia. So apa kerja macrophage tu? Kita ulang balik tadi, untuk melindungi badan, mengawal atur sistem imun, menyingkirkan sel penuaan dan sel tidak normal, membaik pulih sel-sel badan. Jadi kita kena bagi makan dekat macrophage ni supaya macrophage tu boleh buat function-function tadi. Jadi nak meningkatkan kita punya immune system ni, kalau kita tengok actually banyak cara kita boleh guna untuk meningkatkan immune system. For example, kita exercise, dapatkan cukup oksigen, kita makan makanan sihat, tidur yang cukup, tidak merokok. Tapi dalam keadaan sekarang ni, mungkin kita tak cukup, kadang-kadang kita tak cukup tidur, makan pun kadang kita tak sempat nak makan benda yang yang sihat-sihat. Kalau nak exercise tu, kita selalu dengar tak cukup masa, tak ada masa, kita tak cukup nak exercise. Jadi immune system kita rendah. Jadi apa yang kita perlu buat untuk nak menaikkan balik immune system kita ni, macam mana kita kena bagi makanan kepada immune system. So apa makanan yang kita boleh bagi kepada yang kita boleh bagi kepada macrophage? So kat sini makanan yang kita boleh bagi untuk macrophage, nak bagi dia sihat, boleh bekerja dengan baik, ialah Shiruto. Shiruto, nama vitamin ni Shiruto, pemakanan tambahan untuk our immune system. Jadi bila I bagi tahu dekat my friend, Shiruto ni boleh bantu menambahkan meningkatkan immune system, sebab anak dia pun selalu kena asma, attack. So I kata okay, you can give Shiruto to your daughter. So dia tanya, apa benda Shiruto ni? Rocky, bunyi macam kartun je. Sebenarnya Shiruto supplement is actually comes from Japan. So Shiruto tu maksud dia shield, protect. Dia protect badan kita. So dan Shiruto tu, the way kita package is actually in a very small sachet. So senang kita nak bawa ke mana-mana. So apa benda Shiruto ni? So Shiruto ni macam tadi I kata, dia bagi makanan kepada kita punya macrophage. Jadi apa benda Shiruto ni? Shiruto ni dia ada 4 benda yang kita kena ingat mengenai Shiruto. 1, ramuan yang unik. 2, proses penapaian dan pengekstrakan berpattern. 3, ada pengesahan klinikal. Dan 4, ramuan pertama dan tunggal yang diiktiraf oleh Persatuan Citra Jepun. So bila kita mention dalam ramuan yang unik ni, sebenarnya Shiruto ni is actually dia kat dalam dia ada IPPA1. So macam mana cara kita nak dapatkan IPPA1? Sebenarnya wheat, gandum,
go through proses penapaian, lepas tu go through proses untuk extract. Jadi kita buat penapaian dulu dekat gandum tu, and then kita extract untuk dapatkan IPPA. So IPPA tu sebenarnya dia vitamin untuk kita punya macrophage. Sebab apa? IPPA tu yang ada dekat dalam shirutol ni, bila kita consume, bila kita ambil, IPPA tu dia act sebagai macam anak kunci. Act sebagai anak kunci, and then dia akan bind itself to, katalah ni kita punya macrophage ya, sel macrophage, kita punya immune system. So dekat sel macrophage tu dia ada reseptor. Reseptor tu nama dia TLR4. So ada reseptor TLR4. Jadi IPPA1 ni dia akan bind itself to reseptor TLR4, kan dia akan dia akan activate balik. Dia akan aktifkan macrophage tu. So kalau tengok example kat sini, ni kita punya sel macrophage. Lepas tu ni reseptor TLR4. Okey, boleh nampak sikit kan? Reseptor TLR4 ni. So IPPA1 ni dia akan bind dekat reseptor TLR4 ni. Dia akan aktifkan, dia akan aktifkan balik kita punya macrophage. Sebab sel macrophage ni banyak dalam badan kita. Sebab sel macrophage ni dia boleh hidup dalam few months. Jadi dia ada dalam badan kita. Jadi bila tapi walaupun dia ada, kadang-kadang dia dalam keadaan tidur. Dia dalam keadaan tidur, dia tak buat kerja dia. Jadi nak bagi dia bangun, nak bagi dia aktifkan balik supaya dia boleh buat kerja, boleh buat function dia, that's why kita perlukan IPPA1. Ya. Jadi IPPA1 ni sebab dia dah boleh aktifkan balik macrophage tu, dia akan aktifkan baliklah kita punya immune system. So, dia boleh menyekat jangkitan penyakit, mengawal atur immune system kita, mengawal atur metabolism badan kita, menggalakkan penyembuhan luka. Sebab tu sel macrophage ni penting ya dalam badan kita. Jadi bila dia boleh buat kerja-kerja ni, basically dia membantu mencegah dan memperbaiki. For example, jangkitan, kalau orang selalu kena macam alahan, alergi tu, kalau makan shirutol ni, macrophage pun function dengan baik, boleh kurangkan kita punya alahan, improve ataupun perbaiki dermatitis, hyperlipidemia yang related to kolesterol, asam perut, dan juga osteoporosis. Jadi kalau macrophage, sel macrophage yang dah aktif, dah boleh buat kerja dia, that means kita punya immune system akan lebih tinggi. Jadi bila immune system kita lebih tinggi, susah kita nak dapat penyakit. Jadi shirutol ni yang provide IPPA1 untuk sel macrophage kita ni, sebenarnya telah melalui pengesahan klinikal. Pengesahan klinikal di mana kita dapati IPPA1 ni mengaktifkan aktiviti macrophage sebanyak 1000 kali ganda berbanding dengan beta-glucan dan bakteria asid laktik. Jadi dia memang power dia lebih lah. Lepas tu pengesahan klinikal untuk melindungi badan ni, dia boleh mengurangkan kadar kematian akibat jangkitan parasit bollworm. Bollworm ni sebenarnya datang daripada kalau tak silap najis kucing. Daripada kucing. Jadi kalau kita punya macrophage, level of macrophage immune system kita tinggi, dia dapat melindungi badan kita, mengurangkan kadar kematian akibat jangkitan parasit bollworm. Lepas tu satu lagi, dia boleh mengurangkan dermatitis ataupun masalah kulit ni sehingga 71%. Jadi dia memang
boleh bantu menggunakan dermatitis punya problem. Pengesahan klinikal untuk mengawal atur sistem imun ni mengurangkan tindak balas alahan. Jadi kalau yang siapa-siapa yang alergi tu kadang-kadang bila tersalah makan, naik merah-merah dekat badan apa semua, dia boleh kurangkan tindak balas terhadap alahan. Lepas tu pengesahan klinikal menyingkirkan sel penuaan dan sel tidak normal. Macam I mention tadilah, maksudnya bila sel kita mati ataupun kalau kita ada macam cancerous cell dalam badan kita ni, dia akan buang sel-sel tu. Lepas tu satu lagi, mengurangkan kolesterol tinggi secara berkesan. Jadi siapa-siapa yang ada high kolesterol tu memang eloklah untuk ambil Shirutto tu, sebab dia memang membantulah badan kita. Lepas tu satu lagi, pengesahan klinikal membaik pulih sel-sel badan, mengurangkan ulcer perut. Jadi kalau kita ada luka-luka dalaman tu macam ulcer perut apa semua, dia akan bagi sembuh lagi cepat. Sebab dia membaik pulih sel-sel badan. And then satu lagi, membaik pulih sel penghasil insulin serta mengekalkan penghasilan insulin untuk diabetes jenis 1. Sebab diabetes type 1 ni is actually related to genetik jugalah. Jadi bila kita increasekan kita punya immune system, aktifkan kita punya macrophage ni, daripada clinical study dia dapat membaik pulih sel penghasil insulin. Jadi bantu orang-orang yang ada diabetik ni, diabetik type 1 ni, boleh bantu dia bagi panjangkan masa dia daripada kena ambil insulin punya jab, supaya insulin dalam badan boleh berfungsi dengan baik. Lepas tu Shirutto ni juga ramuan pertama dan tunggal yang diiktiraf oleh Citra Jepun. Jadi Citra ni apa dia? Sebab studi mengenai keberkesanan IPPA1 untuk mengaktifkan macrophage dalam badan kita ni, sebenarnya the study was done starting 1982. So memang studi ni dah lama dibuatlah untuk understand the concept of the benefit of IPPA1 ni untuk aktifkan kita punya macrophage untuk kita punya immune system. Jadi lepas tu tadi I mention ramuan pertama dan tunggal yang diiktiraf oleh Citra Jepun. So apa dia Citra Jepun ni? Citra ni sebenarnya Control of Innate Immunity Technology Research Association, ataupun dalam bahasa Malaysianya Persatuan Penyelidikan Teknologi Kawalan Imunologi Semula Jadi. Jadi diorang memang betul-betul faham, memang dah buat research mengenai benefit of IPPA1 untuk aktifkan kita punya sel macrophage dalam badan kita untuk improve kita punya immune system. Jadi bahan yang digunakan dalam Shirutto ni semula jadi, macam I mention tadi, ekstrak gandum melalui proses penapaian. Lepas tu kita ekstrak untuk ambilkan IPPA1. Jadi Shirutto ni dia ada kita panggil, ada pengesahan kualiti, ada pensijilan GMP, ada pensijilan halal, bahan botani semula jadi. Jadi vegan ataupun vegetarian pun boleh boleh ambil Shirutto ni. Jadi one thing good about Shirutto sebenarnya semua boleh makan. Maksudnya kanak-kanak pun boleh makan, membantu meningkatkan immunity, mengurangkan kekerapan jatuh sakit. Kalau untuk orang dewasa, membantu mengurangkan masalah alahan, membantu mengurangkan masa penyembuhan penyakit. Kalau kita jatuh sakit pun kita cepat sihat. Tak ada sampai seminggu demam, sampai seminggu tak boleh nak buat kerja. So 1 hari 2 hari pun kita cepat sembuh. Untuk
orang tua ni membantu meningkatkan imuniti, membantu mengurangkan masalah jangkitan. Jadi kalau untuk kanak-kanak ni boleh ambil 1 paket satu hari. Kalau untuk orang dewasa boleh ambil 2 hingga 4 paket sehari. Tapi kalau kita ada macam tengah sakit ke demam, ataupun bagi orang yang macam yang tengah ada sakit tu, dia boleh increase dia punya dosage, maksudnya inflammation teruk, katakan inflammation luka kulit yang teruk tu, boleh increase dosage between 2 to 6 packet per day. Tengok pada keadaan sakit dalam badan kita. Jadi dengan pengambilan Shiruto ni boleh dengan IPPA1 yang ada dalam Shiruto ni boleh aktifkan balik sel makrofage, iaitu sel imun yang penting dalam badan kita. Jadi bila imun sistem kita tinggi, InsyaAllah kalau kita kena sakit ke, ada patogen yang benda-benda halus ni yang masuk dalam badan kita, yang buatkan inflammation, yang buatkan badan kita sakit ni, InsyaAllah kita akan boleh tepis benda tu supaya badan kita boleh boleh dijaga dengan baik lah. Jadi tu saja I nak share petang ni mengenai Shiruto, iaitu vitamins for immunity. Sebab sekarang ni kita selalu dengar dengan pandemik COVID-19, benda semua ni, kita semua kena jaga diri kita, kena betul-betul careful. But then no matter how careful we are, kadang-kadang sebab benda tu kecil, anytime boleh masuk. Jadi sekarang ni kita tahu tak ada vaksin, tak ada ubat, ada apa-apa. Our best defense is actually our immune system. So kita kena jaga supaya kita punya immune system tu strong enough, dapat jadikan benteng untuk melawan penyakit-penyakit daripada luar. Okay, so hopefully dengan sharing dalam video ni dapat membagi pencerahan sikit kepada kawan-kawan. Jadi kalau ada apa-apa soalan tu nanti boleh tanya, kita akan share, ataupun ada soalan ataupun tak apa-apa sure, boleh tanyalah ya, can ask me, and then insyaAllah kita akan bantu.